Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam majlis ilmu, iaitu untuk memperbesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni CD yang ketiga dalam surah An-Najmi, muka surat 528. Insya-Allah kita boleh habis malam ni. Malam ni kita baca daripada ayat yang ke-48. Saya cuba habiskan sehingga ayat yang ke-62. Mungkin kita ringkas mana yang patutlah, insya-Allah. Jangka pukul 9 jugalah walau bagaimanapun. InsyaAllah kita baca sama-sama. Semoga Allah, dengan niat kita, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita tentang maksud sebenar apa dalam ilmu wahyu Allah dalam surah An-Najmi, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه هو الرب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى. وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى. وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Sebagaimana yang kita sedia maklum, surah An-Najmi, kalau kita masih ingat lagi, saya nak refresh kita punya pengajian. Dakwa ataupun perkara pokok yang kita belajar surah Najmi ini ialah perkara mengenai tauhid fil isti'anah.
tauhid dalam meminta bantuan dan pertolongan, ataupun dalam istilah yang lain, tauhid dalam berdoa. Bagaimana kita nak berdoa untuk mentauhidkan Allah. Silap-silap kalau kita samad, kalau kita tak faham, kita syirik dalam berdoa kita. Nak kebaikan, nak hajat dengan Allah, nak selesaikan masalah dengan Allah, tapi dalam keadaan kita syirik kepada Allah. Ini perkara utama yang dalam surah An-Najmi nak ceritakan. Yang kedua, keseluruhan surah Najmi, cerita yang kedua ialah Allah nak ceritakan tidak ada syafaat qahriyah. Maknanya kalau kita atas dunia kita tak belajar surah An-Najmi ataupun surah-surah lain yang berkaitan, kita samar mengenai permohonan syafaat kita. Syafaat ialah memohon pertolongan, memohon sokongan. Kononnya kita nak dapatlah keringanan azab daripada Allah, sama ada keringanan daripada dibakar oleh api neraka, ataupun kita diselamatkan daripada api neraka. Kesamaran kita ialah kita minta kepada selain daripada Allah. Allah kata tidak ada syafaat qahriyah ataupun syafaat kasih sayang, syafaat takut, tak ada. Allah tak takut dengan makhluk-makhluknya yang lain. Allah tak kasih sayang, tak terkesan dengan kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lain, sehingga kita boleh menggunakan mereka untuk memohon dengan Allah. Allah nak syafaat ialah bil izni. Dalam Al-Quran, dalam syariat, hanya satu saja syafaat, ialah syafaat bil izni. Yakni setiap syafaat ialah kita kena minta dengan Allah saja. Minta selain daripada Allah, kita mensyirikkan Allah. Kita nak minta pertolongan dengan dia, tetapi kesamaran kita minta dengan makhluk-makhluk kesayangan Allah, seperti mohon dengan Nabi, mohon dengan malaikat, mohon dengan wali-wali itu para ulama. Maka kita telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Allah mengatakan nak syafaat minta dengan dia, kerana syafaat diberi oleh Allah bil izni dengan mai syahida bil haqq. Sesiapa yang mati bersaksikan dengan Allah saja baru layak syafaat. Maka untuk baca syafaat, untuk mengumumkan syafaat, maka Allah boleh bagi kepada siapa saja. Mungkin bagi pada Nabi, mungkin bagi pada malaikat, mungkin bagi pada ayah kita, mungkin bagi pada ulama-ulama, untuk mengumum saja, Polan bin Polan, kamu telah diselamatkan daripada api neraka kerana Allah telah izin kamu untuk keluar daripada neraka. Syarat man syahida bil haqq, sesiapa yang mati bersaksikan la ilaha illallah. Ini teras dia. Maka bila kita mati dalam kalimat tauhid, maka insya-Allah ada peluang-peluang bila kita mengaji Al-Quran. Maka Quran ada peluang bagi syafaat kita dengan izin Allah. Bila kita berkawan dengan orang-orang alim boleh berpeluang bagi syafaat dengan izin Allah. Tapi syarat bil izni tadi. Itu dua perkara yang Allah nak jelaskan dalam surah An-Najmi. Di samping dua perkara tauhid tadi, dalam masa sama Allah juga nak ceritakan tentang Rasul dia. Yang ni Allah nak ceritakan perkara-perkara mengenai tauhid dalam minta bantuan dan pertolongan. Aku sampai kena kitab aku surah Najmi menerusi Nabi aku. Untuk jaga originalnya Al-Quran, Allah perintahkan malaikat Jibril yang hebat, yang kuat, supaya apa? Menurunkan Al-Quran, tidak ada gangguan. Tak ada gangguan daripada jin, tak ada. Direct dia turun daripada langit, terus jumpa Nabi besar, kita Nabi Muhammad SAW, untuk baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan perkara yang seterusnya ialah adanya hari akhirat, supaya kita yakin dengan hari akhirat. Itu di antara intipati surah An-Najmi. Surah yang menarik. Surah yang menarik di mana kita belajar dia, kita faham tauhid fil isti'anah, tauhid dalam berdoa, ataupun untuk mengelakkan kita syirik kepada Allah dalam meminta bantuan dan pertolongan. Pasal setiap hari kita ada hajat, setiap hari kita ada masalah. Allah ceritanya ada hajat, kecil ke besar ke, minta dengan dia. Ada hajat, ada masalah, kecil ke masalah besar ke masalah, minta dengan Allah. Ini Allah nak tegaskan dalam surah An-Najmi. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Jadi ayat yang kita baca tadi merupakan sambungan daripada minggu lepas. Iaitu kita baca minggu lepas, Allah nak memperkenalkan dia. Siapa dia? Dia ada kudrat, dia ada iradat. Jasa dia amat besar. Dia buat segala-galanya. Hari ni sambungan dia itu wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu, sesungguhnya, huwa, dialah, yakni Allah, aghna, yang memberi kekayaan.
Allah nak cerita, wahai hamba, kenapa kamu masih menyeru lagi selain pada aku? Kenapa kamu masih bergantung harap kepada selain pada aku? Sedangkan huwa aghna, aku yang beri kamu kekayaan, bukannya bos kamu. Kita tuan-tuan puan-puan, bila kita baca ayat macam ini, kena yakin, oh puan Allah yang beri kekayaan. Allah kata, aku yang beri kaya, bukannya orang lain. Yang kedua, wa aghna, aku yang memberi kamu rasa cukup. Nampak tak? Dahlah kaya, cukup. Kaya mengikut sifat cukup kita. Kadang-kadang tak berapa kaya pun tapi cukup. Ini Allah kata, aku bagi kaya, dan dengan harta yang aku bagi kamu, kamu rasa cukup dengan pemberian aku tersebut. Wahai hamba, mulai hari ini kamu kena ingat. Jangan sekali-kali kamu lupa jasa aku. Lupa jasa aku, tak nak minta dengan aku untuk kekayaan kamu dan untuk kecukupan kamu rasa. Sebab itu kadang-kadang kita lupa ayat ni. Kita lupa beramal dengan ayat yang semacam ini, maka kita pun leka bekerja, tak berhenti-henti. Overtime lagi, kerja malam, 24 jam kerja. Hingga bila kita bekerja siang malam bekerja, overtime lagi. Pasal apa? Nak mengejar kekayaan. Tapi tak cukup-cukup. Pasal apa? Allah yang bagi cukup. Kita lupa nak berdoa dengan dia. Ini problem. Jadi bila dengar ayat macam ini, oh rupanya Allah bagi kekayaan pada aku, maka dengan Allah yang kita minta sepatutnya. Jasa dia ada pasal dia yang bagi kekayaan. Maka bila kita bekerja pun berpada-padalah. Bukan tak bagi kerja. Bila kita bagi kerja, kita masa rehat ada peluang untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu, belajar ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah yang semacam ini. Dan kadang-kadang dalam tempoh seumpama ini, Allah uji kita. Umur kita 50 tahun, Allah bagi kemewahan, bagi makanan yang cukup, bagi pakaian yang cukup, bagi boleh pergi segala-galanya, bagi cukup segala-galanya. Tapi Allah uji kita, takdir sekali. Kita sebagai contoh, kita sakit. Kita sakit seminggu contoh, apa-apa sakit saja, kita pergi jumpa dengan doktor yang pertama bagi ubat, balik tak sembuh lagi, minggu yang kedua pergi jumpa doktor lagi, tak sembuh lagi, balik rumah rasa lagi panah badan, ini tak boleh jadi ini. Dia mula berfikir bagaimana cara nak menyembuhkan penyakit dia. Maka syaitan pun datang. Syekh, aku tengok penyakit kamu lain macam ini. Kalau penyakit kamu biasa, mesti doktor dah bagi ubat, mesti sembuh dah. Ini lain macam ini. Cuba pergi kamu ke sekian-sekian tempat. Kita mula mencari, bomoh. Nampak tak sekarang ni? Kita tak tahan diuji oleh Allah. Sedangkan kita 50 tahun dah diberi kemewahan, diberi keselesaan. Tapi diuji sikit dengan sakit, 2 minggu, kita tak sabar. Kita telah lupa ayat ini. Kita lupa segala musibah, segala penyakit Allah uji. 2 minggu pun kita tak sabar. Sedangkan kita diberi kecukupan dah 60 tahun. Betapa zalimnya manusia. Jadi tuan-tuan puan-puan, baca ayat ini, ingat, hanya Allah saja yang mampu beri kekayaan dan kecukupan kepada kita. Maka berpada-padalah bekerja, ingat dengan dia yang ni. Bekerja macam mana pun, kena jangan melengah-lengahkan untuk melaksanakan hak-hak ke atas Allah. Terutamanya hak-hak ke atas memahami arahan-arahan Allah, memahami suruhan-suruhan Allah. Jelas tak? Maka kena ingat itu kekayaan, kena banyak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa dengan insya-Allah. Pasal dia yang memberi kekayaan. Kekayaan merupakan makhluk. Minta-minta dengan dia, insya-Allah dia bagi. Kalau dia tak bagi juga, itulah takdir. Kita minta kaya, minta cukup, tak cukup juga. Berdoa dah 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun berdoa, tak dapat-dapat juga. Itu merupakan takdir. Kita belajar minggu lepas. Takdir, bila kita nak A, Allah tak bagi A, Allah bagi B. Itu merupakan beriman dengan takdir. Bila kita beriman dengan takdir, walaupun kita tak dapat A, tapi kita kena ingat beriman dengan takdir, maka itu juga merupakan salah satu ikhtiar. Maka kita dapat, kita sabar dengan kita dapat A tadi, dapat B tadi, kita sabar dengan B. Maka A tak dapat, kita fail dapat A, objektif kita, tapi kita terima musibah B, maka dengan kita sabar, kita dapat juga pahala kebajikan daripada B itu. Orang mukmin tulen, terima nikmat pun dapat untung, terima musibah pun dapat untung dengan syarat dia bersabar. Pasal Allah yang segala-galanya, beriman dengan takdir. Pertama, habis ayat yang ke-48, Allah lah yang memberi kekayaan dan memberi kecukupan kepada kita. Kena ingat, bila kita dah kaya raya tak cukup lagi, kena hati-hatilah, kena banyak infak, kena banyak infak.
Infak Allah akan tambah lagi dan memberi cukup dengan infak kita. Maka ada masa tu, bagilah RM20 ke RM30 sebulan, datang ke EQS dah. EQS pun dah tak ada nak bayar api, datang sama-sama letak. Tak, RM30 ke RM50 ke, kena ingat. Allah akan tambah 700 kali ganda. Tuan tak nak ke? 700 kali ganda. RM1, RM700 Allah gandakan. Tapi sekarang tak nampak lah. Sekarang kita nampak duit kita habis. Bila kita rasa duit kita habis dengan infak sebagai contoh ke EQS, bila tak yakin, maka ada sesuatu yang tak betul dengan fikiran kita. Kita meragui ayat Allah, meragui kata-kata Allah. Orang yang meragui kata-kata Allah, meragui pemberian Nabi, maka kita tak sempurna iman kita. Kita kena yakin. Yakin bahawasanya Allah akan tambahkan setiap yang kita infak ke jalan dia. Ayat seterusnya, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Wa annahu, sesungguhnya, huwa, dia juga, rabbu, Tuhan pemilik kepada syi'ra. Syi'ra ini bintang, nama bintang. Ada tafsir mengatakan, setengah-setengah ahli geologi mengatakan bintang Jupiter, bintang yang besar dah. Kenapa macam ini? Kerana kebanyakan manusia orang Arab jahiliah dulu, di samping dia memuja, ayat sebelum kita baca, dia menyembah Lata, Uzza, Manat, berbagai-bagai berhala. Berhala ini bukan tokoh tu, roh di sebalik berhala tersebut. Dia percaya dengan orang-orang yang baik yang duduk di belakang berhala tadi. Dia menggunakan perantaraan Lata, Al-Uzza untuk menjadi perantaraan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu grup. Satu grup yang lain, dia percaya dengan bintang-bintang. Dia ada masalah, dia minta dengan bintang. Kita pun dulu dah tahun 70-an, 80-an, bila beli surat khabar, tengok bintang mana kita lahir. Tengok, hari ni bintang apa? Kita bintang Gemini, contohnya. Hari ni tak boleh makan banyak pasal ada masalah menung kita. Hari ni girlfriend suka sebagai contohnya. Boleh dating dengan girlfriend kita. Kita baca bintang. Itu salah satu kepercayaan kepada bintang. Maka orang Arab percaya dengan bintang, maka mereka menjadikan bintang sebagai perantaraan dia. Allah kata, wahai hamba, kenapalah kamu percaya dengan bintang-bintang? Kalau kita sekarang ni, wahai hamba, kenapa kamu percaya dengan bomoh-bomoh? Wahai hamba, kenapa kamu percaya dengan wali-wali keramat? Kenapa hamba? Sedangkan aku tuan kepada bomoh tersebut. Aku tuan kepada wali-wali tersebut. Kenapa kau minta dengan dia, tak minta dengan aku? Sini pun, kenapa kau minta dengan bintang, tak minta dengan aku? Sedangkan aku Rabbus Syi'ra. Aku tuan kepada bintang tersebut. Kenapa kamu nak minta dengan dia? Kenapa kamu tak minta dengan aku? Ini contoh perumpamaan dia, tuan-tuan, puan-puan. Kita nak suatu benda, minta dengan tuan tu. Ada penyakit, minta dengan tuan penyakit. Lepas tu kita kena baca zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Doa tu. Kita minta dengan Allah supaya jauhi kita daripada segala masalah. Hasbiyallahu wa la ilaha illallah. Kita minta cukup, Allah akan mencukupkan kita. Tak risau. Pasal yakinlah dengan zikir pagi petang yang Nabi sahabat amalkan setiap hari. Maka kita kena minta direct dengan Tuhan punya makhluk. Ada penyakit, minta dengan Tuhan penyakit. Ada susah, minta dengan orang kaya. Orang kaya lah Allah. Tuhan kepada kekayaan ialah Allah. Pasal untuk jadi miskin, untuk jadi fakir, untuk jadi sakit, ialah makhluk. Makhluk tu Tuhan, makhluk tu Tuhan penyakit, Tuhan kepada kemiskinan, Tuhan kepada masalah tadi, ialah Allah. Kenapa tak minta dengan Tuhan dia, duk minta dengan benda-benda tadi? Ini ibrah yang kita nak ambil daripada Rabbus Syi'ra. Maka wahai hamba, akulah Tuhan, aku Rabbus Syi'ra. Minta dengan aku, jangan kau minta, jangan percaya dengan bintang-bintang tadi. Maka bila Allah cerita begini detail, jasa-jasa dia, iradat kekuatan dia, wahai hamba, kenapa kamu percaya lagi dengan benda-benda ni? Kenapa kamu tak minta dengan aku lagi, sedangkan aku duk menunggu sangat kamu berdoa dengan aku. Aku duk menunggu sangat kamu memohon maaf dengan aku, bertaubat dengan aku. Tapi kita ini zalim. Tak nak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang baca, selalu baca tu, Allah menunggu kita bertaubat dengan dia, dan tak ada satu peristiwa, tak ada satu perasaan gembira makhluk Allah ini lebih Allah gembira daripada perasaan gembira makhluk-makhluk dia. Kemuncak gembira kita pun Allah lagi gembira bila kita bertaubat ataupun istighfar dengan dia. Ada kata kisah hadis dia berjalan di padang pasir tersebut, unta dia terlepas, dia rasa mati. Bila unta timbul, dia gembira sangat. Maka dia tersasul, ya Rabbi,
Kamu hambaku, aku Tuhanmu. Malaikat itu nak Allah suka. Allah senyum. Pasal apa senyum? Dia tahu hamba dia suka sangat, dia tersasul. Maka Allah kata, aku gembira bila kamu bertaubat dengan aku. Jauh lebih suka daripada apa yang kamu suka bila kamu hidup kembali akibat unta kamu tadi muncul semula. Ibrah dari sini tuan-tuan, puan-puan. Nah, bila kita bertaubat dengan Allah, bila kita beristighfar dengan Allah, walaupun sekadar ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali pagi, 100 kali petang, walaupun kita macam itu, Allah lagi suka daripada kemuncak kesukaan kita, daripada yang kita yang paling suka, Allah lagi suka daripada kesukaan kita masa atas dunia ini. Jadi bila Allah cerita begini detail jasa Allah, kenapa kita kenang jasa dia? Tak terkira dia bagi jasa daripada kita, cuma kita saja zalim, sombong nak ingat kenang jasa dia. Kita nampak hanya asbab ni saja, sedangkan Allah tenggelam pasal kita jarang baca Al-Quran. Maka Allah membuat ayat bentuk takhwif duniawi, ialah ayat ancaman dunia. Bagaimana orang yang zalim, bagaimana orang yang melakukan kesyirikan dalam minta bantuan dan pertolongan, bagaimana orang yang buat perkara-perkara khurafat. Bagaimana zaman dahulu, hai orang Arab, kamu kaji balik. Aku telah hukum golongan-golongan yang sombong dengan aku. Aku telah hukum golongan-golongan yang bertaubat. Aku telah hukum golongan-golongan yang tak nak mengaji kitab aku. Aku telah hukum mereka. Wa annahu ahlaka adanil ula. Wa annahu, bahawa sungguhnya ahlaka, telah membinasakan kaum Ad yang dahulu. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, banyak sekali Allah ceritakan kaum Ad. Lepas kaum Ad, kaum Thamud. Lepas tu umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Allah cerita berulang kali. Kaum Ad ini ialah kaum Nabi Hud, umat Nabi Hud. Dia perkasa, dia gagah perkasa. Bahkan dia badan besar semua sekali. Dalam Al-Quran banyak Allah ceritakan dia sombong. Siapa, Allah kata, siapa yang lebih kuat daripada kaum Ad? Kaum Ad lebih hebat, lebih kuat. Kamu wahai orang Arab, tak ada apa pun, duduk padang pasir susah, tapi kaum Ad hebat segala-galanya pun aku musnahkan dia. Pasal apa aku musnahkan dia? Pasal dia sombong, tak nak belajar kitab yang suhuf yang diturunkan oleh Nabi Hud. Kamu pun wahai orang Arab, kitab Al-Quran pun kamu tak nak belajar, kitab Al-Quran pun kamu tak nak terima, kitab Al-Quran tak nak terima, maka aku akan hukum kamu sebagaimana aku hukum kaum Ad. Kamu tengok keadaan sejarah kaum Ad ini di sebelah Yaman. Di sebelah Yaman ada kesan-kesan sejarah dia. Pertama, lepas kaum Ad, bila Allah matikan kaum Ad, Allah bunuh dia dengan bunyi gegak gempita, bunyi gegaran, bunyi pekikan malaikat, mati semua sekali. Maka ada 2-3 orang yang selamat, yang baik, yang beriman, dipanggil kaum Thamud. Kaum Thamud pun duduk berkeluarga pula. Duduk berkeluarga, ramai-ramai, kahwin, nikah kahwin, ada pasangan-pasangan. Maka degil balik. Tadi dia beriman. Kaum Ad yang selamat 2-3 orang tadi, dia selamat pasal dia beriman. Tapi manusia ni bila leka dengan dunia, dia mula buat hal balik. Syaitan datang balik, bisikkan dengan dia balik. Maka dia ramai-ramai. Jadi kaum lain. Maka Allah utuskan Nabi lain untuk memperbetulkan akidah dia orang. Untuk memperbetulkan bagaimana fadu'ullaha mukhlisin. Bagaimana cara nak berdoa supaya tidak syirik. Bagaimana cara tauhid dalam beribadah. Bagaimana cara tauhid dalam isti'anah. Allah betulkan balik. Mengutuskan Nabi apa? Nabi Soleh. Kaum Thamud, Nabi Soleh. Sama juga. Mula-mula beriman, tapi lama-lama dia lupa leka dengan dunia. Maka dia membuat hal lagi. Maka Allah hukum lagi. Wa Thamud dafama abqa, dan Samud maka tidak ada tinggalan lagi. Maka Allah hancurkan semua kaum Thamud. Maka hancur hingga tak ada baka kaum Thamud. Golongan Samud ini ialah di antara Mekah ke Madinah ada tempat nama tempat kesan sejarah dia. Arab Saudi telah jadikan dia ni sebagai tempat sejarah. Itu untuk mengenang tengok kaum Thamud. Ada kesan-kesan buka rombongan dia, istana-istana daripada batu, ukuran istana dia daripada emas dengan dipahat batu-batu. Itu kesan kaum Thamud yang Allah telah hancurkan zaman dulu. Kaum Ad, kaum Thamud. Lepas tu apa lagi? Wa qauma Nuhin min qablu. Sebelum itu, sebelum kaum Thamud, sebelum kaum Ad, Allah telah hancurkan juga kaum Nabi Nuh.
Kaum Nabi Nuh wa qauma Nuhim min qablu, sebelum itu pasal lepas mula-mula Adam okey, tak ada orang jahat lagi. Idris okey, baik lagi. Lepas Idris timbul Nuh, baru adalah kesyirikan. Lepas tu dia mula menyembah wali-wali keramat dalam bentuk berhala-berhala dia. Allah ceritakan, maka itu kaum Nuh. Maka kaum Nuh, manusia telah lupa apa-apa seruan Nuh. Nuh ajak mengenal Allah, fadu'ullaha mukhlisin, ataupun fadu'ullaha mukhlisin, berdoa dengan Allah, ada hajat minta dengan Allah, ibadat dengan Allah, tapi mereka tolak. Mereka tolak, maka Allah turunkan bencana dengan dia orang, Allah hancurkan dia orang. Kenapa Allah hancurkan? Allah cerita, innahum kanu hum adlama wa atagha. Innahum, sesungguhnya mereka, kaum Ad ke, kaum Samud ke, kaum Nabi Nuh ke, yang Allah hancurkan hingga habis bakal tersebut, kanu, mereka semualah ialah azlama, mereka zalim. Apa dia zalim? Apa dia definisi zalim? Zalim ialah kita meletakkan benda bukan pada tempatnya. Ini bagi bahasa. Zalim ialah kita meletakkan benda bukan pada tempatnya. Kita sebagai hamba, tiba-tiba kita nak rasa kita sebagai tokek. Allah buat kita. Allah buat kita untuk menjadi hamba. Tidak aku jadikan manusia, tidak aku jadikan jin, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tak akan jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Itu je tujuan Allah jadi kita ini. Dia jadi kita yang hina, Aimani yang hina dah. Tapi kita sombong. Kita rasa kita tokek. Allah panggil dengan azan muazzin, azan Allahu akbar, hayya 'alas solah, datanglah solat, hayya 'alal falah, kejayaan solat. Tapi kita duk cuci kereta lagi, duk masak nasi lagi. Kita lupa kita sebagai hamba itu zalim. Kita ingat kita tokek, tapi kita lupa tokek kita bikti Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat kita, dia bagi segala, bagi udara, bagi kemewahan, bagi segala-gala ayat sebelum ini, tapi kita tak sedar diri, kita sombong dengan Allah. Itu masuk kanuhum azlama, mereka orang yang zalim. Orang yang zalim ikut tafsir Jalalain ialah kezaliman yang paling besar, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah pun dia percaya, dengan Allah pun dia beribadat, dengan Allah pun dia solat, hajat, berdoa dengan Allah. Dalam masa yang sama, dia minta juga dengan perkara-perkara selain daripada Allah. Ini Allah tak suka. Allah nak dengan aku saja. Kenapa kamu mempersekutukan aku? Itu zalim. Aku buat hak aku. Kenapa kau minta dengan dia? Aku Tuhan dia, minta dengan aku. Ini itu zalim. Maka hum azlama, mereka orang yang zalim. Dia rasa dia lupa dia hamba, dia rasa dia buat, maka dia zalim. Dia zalim. Yang kedua, wa atwa, lebih durhaka dari segi amalan-amalan. Allah turunkan Al-Quran, turunkan bab tauhid, bab akidah, bagaimana rukun-rukun iman, percaya dengan Allah macam mana, percaya dengan malaikat macam mana, semua Al-Quran ceritakan. Lepas tu Allah turunkan Nabi dia. Allah turunkan Nabi. Untuk apa turunkan Nabi? Allah turunkan Nabi untuk apa? Untuk tunjukkan kita bagaimana cara-cara kita nak beramal. Bagaimana cara akhlak kita. Itu tujuan Nabi. Nabi baca ayat Allah. Nabi ceritakan bagaimana bentuk-bentuk amal supaya Allah terima. Sahabat ada tanya Aisyah isteri Nabi. Pasal isteri Nabi selalu Nabi. Wahai Aisyah, tolong cerita sikit bagaimanalah akhlak Nabi. Aku nak belajar, nak ikut akhlak dia supaya aku boleh dapat syafaat dia dengan izin Allah, pergi ke syurga bersama-sama dengan dia. Aisyah jawab, nak tengok akhlak Nabi, baca Al-Quran. Baca Al-Quran maknanya baca sambil-sambil faham. Bukan baca berulang kali, baca. Bila kita baca saja, tak lepas. Tak lepas, mereka hanya baca Al-Quran saja berulang kali, sekadar dapat pahala kebajikan. Kita tak boleh beramal dengan Al-Quran. Kita termasuk kategori, kalau kita tak faham perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran, kita termasuk kategori mendustakan ayat-ayat Allah. Kasar bunyi tu. Orang yang tak memahami perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran, termasuk kategori orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa macam tu? Pasal, bila kita tak memahami Al-Quran, kita tak faham arahan Allah. Bila tak faham arahan Allah, akidah kita berlainan daripada apa yang Allah ceritakan.
Apa dah sekarang ni? Bila berlainan seolah-olah sekarang ni Allah cerita A, kita buat B. Maka akidah kita lari. Pasal kita tak faham apa yang Allah nak cerita dalam kitab dia. Akidah yang jelas. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ni kita tak boleh mensyirikkan dia dengan sesiapa selain daripada dia. Maka itu wa atwa'ilah amalan. Kita buat amalan tak sama dengan Nabi buat. Ini berat ni. Kita rasa kita lebih hebat daripada Nabi. Tak cukup apa amalan Nabi buat, kita mula reka amalan-amalan lain. Ini termasuk lebih durhaka. Allah suruh Nabi tunjuk kita tak cukup Nabi, kita pergi reka amalan-amalan lain yang jauh tak sama dengan Nabi buat. Maka itu dipanggil wa atwa. Ada dua perkara inilah Allah hukum golongan-golongan tadi. Wahai orang Arab, aku telah hukum umat Nabi Hud, iaitu kaum Ad, umat Nabi Soleh, iaitu kaum Samud, umat Nabi Nuh, kerana kanuhum azlama wa atagha. Mereka zalim, mereka akidah tak jelas berlawan dengan aku, dan juga mereka tak ikut amalan-amalan ataupun syariat yang ditunjukkan oleh nabi-nabi mereka. Tiga dah kaum yang Allah hancurkan. Kita dah tak ada nabi lepas kita ini. Kita hancur kita bila kiamat nanti. Sebab tu kita kena belajar Al-Quran, kisah-kisah umat-umat Nabi yang Allah hukum untuk kita ambil ibrah daripada tersebut. Wal mu'tafikata ahwa. Dan wal mu'tafika ini negeri yang terbalik. Siapa? Kaum apa ni? Kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, Allah terbalikkan negeri dia. Malaikat Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi terbalikkan negeri Nabi Lut ini. Maka Jibril cungkil dengan kuku dia, lambung ke langit, turun balik, dia telungkupkan dia. Lepas itu, lepas apa jadi? Fa ghasyaha ma ghasya. Lepas itu dihujani dengan hujan-hujan batu tu, hancurkan, hilang kesan segala-galanya. Tengok, menakutkan. Umat Nabi Lut pasal dia mensyirikkan Allah. Dalam masa sama, umat Nabi Lut ini bukan kisah dia sodomi saja, bukan. Yang pertama penting lagi, dia syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara, syirik satu hal, amalan pun dia melakukan hubungan sejenis. Dua-dua kesalahan lakukan, maka hukuman dia Allah naik ke langit hingga ada riwayat mengatakan malaikat mendengar kukukan ayam. Dan terbalik ke semula ke bumi, telungkupkan balik, maka turun hujan, nak hilang kesan-kesan hingga baka umat Nabi Lut hancur lebur segala-galanya. Wahai orang Arab, tengok bila golongan lawan Nabi mereka, bila golongan ini tak ikut amalan-amalan seperti mana Nabi mereka buat, aku telah hancurkan semua. Kamu macam mana sekarang ini? Kamu mentertawakan Nabi kamu. Kamu tak nak belajar Al-Quran yang Nabi kamu turunkan. Aku akan hukum kamu sedemikian rupa supaya ancaman. Al-Quran ancam benda macam ni. Tapi tak takut. Pasal apa tak takut? Bila kita tak berulang kali baca ayat-ayat macam ni, perasaan takut tak ada dalam negeri kita. Maknanya perasaan takut ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang kita bangun tengah malam kita rasa menangis, baca Al-Quran seorang-seorang kita menangis. Pasal apa menangis? Pasal perasaan hati yang Allah bolak-balik, Allah keluarkan perasaan takut kepada dia. Tapi kalau kita baca macam ni, ketawa berdekat-dekat, ketawa lagi, maka sebagaimana orang musyrik Mekah, bila dia menerima ayat Al-Quran, dia mentertawakan Nabi. Dia tahu, dia tak logik lah. Nabi sekian-sekian, tiba-tiba Allah nak bagi kitab dengan dia. Tak logik ini, orang miskin macam ini, anak yatim macam ni, orang tahu baca. Tak kalah Allah nak turunkan Quran dengan dia mengejek-ngejek Nabi. Maka wahai ini, kamu akan jadi semacam ini kalau kamu buat macam ini. Maka wahai orang Arab, wahai pembaca-pembaca Al-Quran, bila Allah ceritakan segala nikmat-nikmat dia yang tak terhingga ayat-ayat sebelum ni kepada kita semua, maka Allah tegur. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat mana lagi wahai orang Arab? Nikmat apa lagi wahai pembaca-pembaca Al-Quran semua yang aku tak bagi kamu, yang kamu ragu lagi nikmat tersebut daripada aku? Yang kamu rasa sekarang ni kamu kaya, kamu rasa sihat badan kamu tak nak belajar kitab aku. Kenapa kamu sombong sangat wahai hamba? Aku bagi udara dengan kamu, aku bagi bumi dengan kamu, aku bagi pasangan-pasangan kamu, aku buat kamu, aku cipta kamu, aku urus takbir kamu, kau mati berjumpa aku balik.
Kenapa kamu sombong, kamu tak nampak jasa aku? Kenapa kamu tak nampak faedah yang aku bagi kepada kamu? Wahai hamba, kamu sombong sangat. Quran aku 30 juzuk pun kamu tak nak habiskan untuk tafsir. Kamu hanya asyik baca saja. Sampai bulan puasa 3 kali 4 kali khatam, sedangkan tafsir 3 kul saja pun tak habis. Betapa sombongnya manusia. Sombong dengan ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Tak nak beri penekanan kepada memahami kitab-kitab Al-Quran. Sedangkan Al-Quran mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Memang aku mudahkan Al-Quran. Kenapa kamu tak nak belajar, wahai hamba? Nampak sekarang ni? Bila kita mati nanti, tuan-tuan, puan-puan, maka kita akan menangis. Gigit tangan. Dah. Kalau atas dunia dahulu, la tasma'u aw naqilu ma ashabis sa'id. Ayat surah Al-Mulk yang kita baca tiap malam untuk memberi syifaat dengan kita tu, menjadi peneman kita tu. Kita baca hari-hari baca tapi tak faham. Sedangkan Allah kata atas dunia sekarang ini, wahai Allah, kalau atas dunia dahulu aku fikir, aku baca. Maknanya kita baca Al-Quran, kita berfikir, mana kita faham. Kalau aku baca Al-Quran, aku fikir Al-Quran, aku faham arahan Allah, aku faham surah Allah, nescaya aku tak dibakar dengan api neraka yang menyala-nyala sekarang ini. Itu tuan-tuan puan-puan. Tapi kita tak faham, baca saja. Baca tapi tak nampak. Ini problemnya. Maka fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Apa lagi nikmat aku yang kamu ragu-ragu lagi, hamba, yang kamu sombong ni? Aku sudah datang berjum'ah pun kamu tak datang. Aku sudah datang duduk belajar kitab aku pun kamu tak nak belajar. Kamu duduk leka dengan belajar benda-benda lain yang tak sehebat Al-Quran. Kau baca buku-buku karangan manusia, berjilid-jilid kau baca. Tapi kitab aku, sedangkan kitab aku akan tanya kamu bila kamu datang menemui aku. Tak. Di alam kubur, di padang mahsyar, di perjalanan nak pergi ke neraka, dalam neraka, Allah ulang. Alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Atas dunia dahulu, yang disebabkan kamu dibakar dengan api neraka sekarang, tak ada ke Nabi-Nabi aku baca ayat-ayat aku pada kamu yang menyebabkan kamu tak faham arahan aku, yang menyebabkan kamu beramal tak sama dengan aku suruh? Wahai Fulan, tak baca. Betapa tak Allah ulang-ulang ayat-ayatnya semacam ini. Bila Allah bakar kita, kejap dicelup, lepas celup, keluar celup, air direbus. Dia rebus kita, air panas, rebus berapa lama wallahu ta'ala alam. Naik rebus, kita hancur rebus, Allah naikkan balik, dibakar pula. Lepas bakar, berapa lama bakar, dicelup pula. Begitu kita selama-lamanya. Kalau kita mensyirikkan Allah, selama-lamanya duduk celup, bakar, celup, bakar. Itu khidmat kita. Berdoa dengan Allah, wahai malaikat, tolonglah aku, kami nak rehat walaupun sesaat, nak rehat daripada direhat sekejap. Sesaat ke, seminit ke, kita minta malaikat berdoa dengan, wahai malaikat, orang neraka kata, wahai malaikat, tolonglah berdoa dengan Allah. Tolong berdoa dengan Allah sekarang ini, bahawasanya bagi rehat kami daripada hukuman ini. Malaikat tanya yang sama. Wahai Fulan, wahai ahli neraka, atas dunia dahulu, ada tak orang baca ayat-ayat Allah kepada kamu? Dia kata benar ada. Kalau ada, minta sendiri, kami tak nak campur tangan. Maka Allah buat idkhal ilahi, aku tak akan layang golongan yang kafir tadi, golongan yang menderhakai aku tadi, golongan yang tak nak memahami ayat-ayat aku tadi. Tengok tuan-tuan, menangis ke, gigit jari ke, apa-apa ke, di alam sana dah tak ada dah. No excuse. Di sana hanya terima hukuman saja. Jadi, masa duduk dunia ini, kita ambillah peluang untuk menghabiskan, memahami semua 114 surah ataupun 30 juzuk Al-Quran. Maka bila jadi macam ini, apa lagi nikmat Allah yang kamu dustakan? Apa yang kamu ragu? Fabi ayyi ala rabbika tatamara, nikmat Allah ragu lagi. Maka Allah pun buat teguran dia. Sebenarnya hadza nazirun, ini Rasulullah, haza ini Nabi, Rasul, nazirun, pemberi peringatan dengan membaca ayat-ayat kami. Hadza nazirun, tugas Nabi yang kamu ketawakan, tugas Nabi yang kamu tak nak ikut amalan-amalan dia,
Tugas Nabi yang kamu tak nak amalkan sunnah seperti mana cara-cara dia beribadat, sebenarnya dia nazirun. Dia memberi peringatan cara-cara ibadat. Macam mana kamu datang jumpa Allah. Semua sekali peringatan. Peringatan adanya di hari akhirat. Minan nuzuril ula. Sebagaimana Nabi-Nabi dahulu. Nabi-Nabi Hud. Nabi-Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi-Nabi yang aku dah hukum umat-umat dia. Kerana dia tak tahu. Nabi dia baca ayat, dia tak ikut. Nabi dia tunjuk amalan, dia tak ikut. Maka sekarang, hadha, Nabi Muhammad sama dengan juga yang aku hukum tadi. Begitulah nasib kamu, wahai hamba. Kalau kamu tak ikut amalan-amalan seperti mana Nabi kamu tunjukkan kepada kamu dalam kitab-kitab hadis dia. Nampak tak sekarang? Betapa Allah tekankan sangat amalan seperti mana Nabi buat. Takut-takut bila kita pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, Allah campakkan amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang tak sama dengan Nabi, dengan sahabat akan dicampakkan atas dunia balik. Nak ceritanya tuan-tuan-puan sini, atas perkara tersebut kita kena belajar kitab-kitab hadis, bagaimana amalan-amalan Nabi yang benar. Takut-takut kita termasuk golongan yang Allah akan hukum kita di hari akhirat nanti. Alifatil azifah. Tengok ini ancaman Allah. Azifatil azifah. Terdekat sangat. Waktu yang amat dekat. Yang ini tafsir mengatakan waktu kiamat dekat sangat. Waktu kiamat dekat sangat. Tuan-tuan, puan-puan yang mulia, tak ada siapa yang boleh nampak hari kiamat. Pasal Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, ketika itu merupakan tunggu masa untuk kiamat. Sama ada kiamat kecil, kita mati, ataupun kiamat besar, bila tiup sangkakala pertama. Tak kisah. Kita mati pun kiamat kecil, dan sama ada kiamat besar pun, kita akan jumpa kiamat. Amat dekat sangat, Allah kata. Amat dekat sangat. Maka ini kepercayaan dengan adanya hari akhirat. Ayat ini merupakan Allah ibrah yang kita boleh ambil ialah adanya hari akhirat. Supaya kita yakin hari akhirat ada. Semua orang Islam tahu kita akan mati. Tahu hari akhirat. Semua orang tahu. Tapi adakah kita yakin dengan dia? Maka sebahagian besar manusia mulut saja tahu dia akan mati, tahu dia adanya hari akhirat. Pasal apa? Pasal dia hanya mempermain-mainkan hari akhirat. Kalau dia yakin adanya hari akhirat, yakin dunia ini hanya sekadar untuk ujian, hari akhirat negeri kekal, nescaya mereka akan bermati-matian beramal, mengaji, bermati-matian menghabiskan ayat-ayat Allah ini, berikhtiar untuk pergi menemui Allah. Pasal apa? Pasal di sana baru bermulanya kehidupan sebenar. Maka kita hanya mulut saja yakin hari akhirat, tapi kita tak ada ikhtiar nak pergi ke hari akhirat. Maka ini Allah tekankan dalam Al-Quran, hari akhirat. Kita perlu yakin lawan dia di dunia. Maka kita terpengaruh dengan dunia, kita lupa hari akhirat. Kita pun tunggulah tahun depan aku pencen, baru aku nak mengaji Al-Quran. 3 tahun lagi aku ada duit, baru aku nak mengaji Al-Quran. Menunggu. Itu syaitan yang memanjangkan angan-angan kita. Kita tahu, mungkin besok, mungkin mana kita akan mati. Apa kita jawab dengan Allah? Sekiranya ayat dia 30 juzuk ini kita tak dengar semua sekali 6,236 ayat ini, apa jadi? Bila Allah tanya, apa alasan kita jawab depan Allah? Kita nak kata, aku orang Melayu, Quran kamu bahasa Arab, ya Allah. Allah kata, kamu tak baca ke surah Al-Qamar? Walaqad yassarnal Qur'ana lizik fahal min muddakir. 4 kali aku ulang. Kamu tak faham ke hamba? Quran aku mudah. Kamu dengar saja. Sahabat-sahabat Nabi, orang tua, orang buta huruf, tak mengaji, tapi radhiyallahu anhum, Allah redha mereka ahli juga. Kenapa? Mereka menggunakan telinga mereka untuk mendengar kata-kata Allah. Kita tak pernah, hanya jarang-jarang, tapi kita okeylah istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Kawan-kawan kita yang tak pernah ada hati nak belajar tafsir Al-Quran sebagaimana tafsir oleh ulama-ulama muktabar. Jadi hari kiamat ini Allah nukilkan, fa iza ja'atis sakhah,
Maka apabila datang pada suara Mekah pada hari kiamat, sokoh ini ialah bila bila kita tiupkan sangkakala yang pertama, kita dimatikan semua sekali. Bila mereka sufil meniup sangkakala kedua, kita dibangkitkan daripada kubur. Ketika itu kita berlari-lari daripada masyar menuju ke hisab. Allah nak hisab kita daripada masyar nanti. Ketika itu tuan-tuan, puan-puan, semua umat daripada Nabi Adam hingga kiamat berkumpul tempat yang sama dalam keadaan yang amat-amat mengerikan. Suasana yang amat hiruk pikuk. Mereka yang penuhi dan dosa kehidupan dia, matahari satu batu. Ada yang kata satu jengkal, itu yang palsu lah. Satu bukan sejengkal lah. Satu batu, satu mil. Satu mil mana satu batu, agak-agak, maka hancur. Maka peluh manusia ini, mereka golongan jahat ini, golongan yang buat dosa ini, Nabi kata, kalau dilepaskan kapal yang besar, nescaya kapal itu akan dengan lajunya kapal itu boleh berjalan. Peluh manusia. Kita mengarungi peluh sampai ke hidung peluh. Pasal apa? Panas sangat. Walau bagaimanapun, kalau manusia yang buat amal sebagaimana amalan Nabi, manusia yang akidah sama dengan Al-Quran, yang ini dalam kata lain, mereka yang beriman dengan Al-Quran, beramal dengan arahan-arahan Allah dalam Al-Quran, mengikuti amalan seperti Nabi, maka mereka di padang mahsyar seumpama solat zuhur ataupun solat asar sahaja. Maknanya sehingga 5 minit ataupun 10 minit sahaja. Orang lain 50,000 tahun, tuan-tuan puan-puan. Kita hidup dunia ni sahaja baru cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi sana 50,000 tahun dalam suasana panas, dalam suasana gelap, dalam suasana debu, dalam suasana yang amat-amat mengerikan di sana. Amat-amat mengerikan. Bagaimana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu semua orang lari daripada saudara-saudara dia. Di pada mahsyar nanti Allah nukilkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Golongan sana mereka lari daripada saudara-saudara dia. Semua tak nak jumpa. Saya lari daripada Datuk Fadil, saya lari daripada Den, lari semua. Pasal apa lari? Takut kita akan dipertanggungjawabkan dengan dosa. Kenapa atas dunia dulu kamu tak ajak dia datang mengaji Al-Quran? Kenapa atas dunia dulu kamu tak ajak dia datang solat berjemaah? Tanggungjawab. Jadi untuk mengelakkan kita menanggung dosa dahulu, kita jalankan hak jiran kita, hak saudara kita, maka di pada masyarakat kita akan lari sejauh-jauhnya, tak nak jumpa. Takut yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Kita lari bapa kita, lari pada mak kita. Tengok tuan. Wa ummihi wa abi. Kita jumpa lari daripada wa ummi kita dan abah kita. Tengok. Oh nukilkan kisah. Tak nak jumpa. Pasal apa? Pasal hak mak kita tak tunaikan. Hak ayah kita tak tunaikan. Ayah kita pula hak kita, ayah tak tunaikan. Masing-masing lari. Itulah suasana akhirat yang kita perlu tahu. Jadi bila kita yakin dengan hari pembalasan maka ini, sepatutnya tunaikan hak-hak mereka. Wa sahibatihi wa bani. Isteri suami lari daripada isteri dan anak-anak. Atas dunia dulu kita very loving couple. Tak, pakai baju sedondong, bini pakai baju biru, kita pakai baju biru, anak pakai baju merah, kita pakai baju merah. Kononnya sehati sejiwa, tapi di pada masyarakat kita akan lari sejauh-jauhnya daripada isteri kita. Kita menangis, lari daripada anak-anak kita. Sayang kasih sayang kita hanya di dunia saja. Kalau kita tidak menunaikan hak isteri kita atas dunia, kita tak menunaikan anak kita atas dunia, maka kita akan bertanggungjawab di sana kerana kita fail memberi hak-hak mereka, yakni mengajar ayat-ayat Allah kepada mereka. Kita cukup sedih kalau anak kita tak ada kerja. Cukup sedih kalau anak kita susah nak makan. Cukup sedih kalau kita anak demam. Pernahkah kita fikir apa jadi anak kita masuk neraka kekal selama-lamanya? Pernahkah kita fikir kita menjadi ahli neraka kekal selama-lama lantaran kita menunaikan hak isi kita anak kita?
Ini betul-betul yang kita perlu fikirkan di pada masa nanti. Betapa deritanya, betapa susahnya bila kita tidak beramal, tak beriman, tak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tak yakin dengan adanya hari akhirat. Yani kita tidak ada ikhtiar untuk pergi ke sana dengan kenal Allah, kenal hari akhirat dalam Al-Quran. Tak ada orang nak cerita kita perkara-perkara syurga, perkara-perkara neraka, perkara-perkara pada masyarakat selain daripada Al-Quran. Pasal dia perkara gaib. Tak ada orang tahu. Tak ada orang pergi neraka tengok macam mana. Tak ada. Hanya Nabi kita menerusi hadis-hadis dia. Cara mana kita nak tahu? Cara mana kita nak kenal? Cara dia dalam Al-Quran. Berulang kali tuan-tuan puan, kita baca surah Sabah hingga surah An-Nas. Berulang kali baca, Allah ceritakan dahsyatnya api neraka, menakutkan pada masyarakat, seronoknya syurga. Semua orang nak pergi syurga, duduk dengan Nabi, duduk dengan sahabat. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta dengan hari, bagilah hidayah, aku nak bagi syurga. Siratal ladzina an'amta alaihim, bersama dengan golongan yang kau bagi nikmat ya Allah, yakni minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Hari-hari kita baca Fatihah minta. Tapi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin ialah orang yang memahami Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran, orang yang ikut Al-Quran. Mulut kita nak ikut tapi perangai mereka tak nak ikut. Ini masalah besar sekali. Maka itulah Allah ceritakan pada hari itu, wasahibatihi wa bani, dan kita lari daripada anak isteri kita. Itulah amat menakutkan bila azifatil azifah, bila dekat sangat waktu kiamat nanti. Maka tanya diri kita, adakah cukup persiapan kita cukup untuk pergi ke hari akhirat? Tanya kita masing-masing. Hanya kita yang boleh jawab, orang lain tak boleh jawab. Orang tak tahu, hanya kita saja. Maka kalau kita beramal saja tanpa ilmu untuk beramal tersebut, kita kena berjaga-jaga. Pasal syaitan akan datang menggelecek kita di hampir-hampir sakaratul maut nanti. Di saat-saat kita nak mati, syaitan akan datang menipu, memutabalik kita sekiranya kita tak ada ilmu. Pasal kita bela syaitan. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Mereka yang tak nak mengaji Al-Quran, Allah akan letakkan syaitan dengan dia menjadi teman setia kita. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Tugas teman tadi menghalang kita daripada buat baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan kita buat jahat nampak baik. Inilah. Situ buat amal, puasa, solat, tapi mensyirikkan Allah, membuat perkara-perkara bid'ah, maka Allah tak akan terima amalan-amalan kita. Sebanyak mana amalan, bila kita syirik dengan Allah, Allah akan tak terima amalan-amalan kita. Maka laisa laha min dunillahi kashifah. Maka pada hari tersebut tak ada orang yang boleh hurai. Tak ada orang, hanya Allah saja. Laisa laha, tidak ada baginya, min dunillah, kecuali Allah saja, kashifah, yang boleh menguraikan suasana pada hari kiamat nanti. Maka Allah turunkan Quran dia, hurai bab kiamat dalam Al-Quran dia. Maka begitu dengan tarikh kiamat, tak ada orang tahu, maka Allah saja yang maha mengetahui. Maka wahai hamba, dengar perkara-perkara ini. Maka wahai orang Arab, kamu tak nak belajar Al-Quran yang Nabi turunkan, kamu ketawakan Nabi kamu berbagai-bagai, dibaca kitab, kamu tolak kitab tersebut. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Maka apa kata ini, pemberitaan ini yang kamu rasa heran dengan penurunan yang Al-Quran cerita? Kenapa kamu heran sangat? Kenapa kamu ketawakan sangat dah? Wa tadhakuna, kamu ketawa dengan Al-Quran. Wala tabkuna, dan kamu tidak menangis pun bila dengar Nabi baca ayat Al-Quran. Terkenal kat kita tak hari ni? Kadang-kadang kita, orang perli kita, tengok dia mengaji sesak di AQS. Dia ketawa, dia mengejek-ngejek. Ayat ni lah. Wa tadhakuna, mereka ketawa, mereka mengejek. Ada ayat ketawa mengejek. Lepas tu wala tabkuna, dan mereka tidak menangis. Mereka seronok dengan mengeluarkan ayat-ayat untuk mempermain-mainkan orang yang mengaji Al-Quran. Sepatutnya tuan-tuan, puan-puan, bila kita dengar ayat-ayat tahwif ukhrawi,
ayat-ayat ancaman, masuk kita menangis. Betapa dahsyatnya, betapa ngerinya hukuman Allah. Betapa menakutkan sekali. Pasal tu Nabi jarang tersenyum. Sahabat bila Nabi mengatakan orang munafik diletakkan di neraka bawah sekali, maka sahabat menangis-nangis, tak berhenti-henti menangis. Wahai Rasulullah, cuba tengok adakah aku munafik? Wahai Rasulullah, menangis semua sahabat. Hanya sekadar mendengar Nabi mengatakan, Allah mengatakan orang munafik di neraka yang bawah sekali. Pasal apa? Orang munafik ada kitab Al-Quran. Orang munafik ada Nabi Muhammad. Kenapa di neraka bawah sekali? Dengar ayat ni, mereka takut. Takut-takut. Mereka termasuk golongan munafik. Jadi, kita tak tahu apa ciri munafik. Kalau kita baca Al-Quran, pasal Allah bongkarkan kisah munafik surah An-Nisa. Kalau kita tak khatam surah An-Nisa, tak faham surah An-Nisa, mana mungkin kita kenal ciri-ciri orang munafik? Tak baca surah Al-Baqarah, mana mungkin kita kenal ciri-ciri orang Yahudi? Tak baca surah Al-Imran, tak khatam, tak tafsir surah Al-Imran, mana mungkin kita kenal orang Nasara? Sedang kita minta mengaji ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahai Allah, jangan jadi aku seperti mana orang Yahudi, orang Nasara, orang munafik dan orang musyrikin. Hari-hari minta, tapi kita tak kenal siapa munafik, siapa Nasara, siapa musyrikin, siapa munafikin. Tak kenal. Kenapa tak kenal? Allah bongkar sifat-sifat mereka dalam kitab dia. Tapi kita tak faham. Baca surah Al-Baqarah habis. Pasal kita baca surah Al-Baqarah bila takut hantu masuk rumah kita. Ada mengatakan takut hantu masuk rumah, nak naik rumah baru, kita baca surah Al-Baqarah. Kita baca surah Al-Baqarah untuk takut dengan hantu. Sedangkan pengajaran daripada surah Al-Baqarah tak takut. Allah kata, kamu takut-takut kamu menjadi perangai orang Yahudi, baca surah Al-Baqarah. Pasal surah Al-Baqarah aku cerita bab orang Yahudi. Itu dia punya bentuk pengajaran-pengajaran supaya kita nak mengaji tafsir Al-Quran, nak dengar sendiri apa kata-kata Allah, apa arahan Allah, apa surah Allah, apa ibrah yang Allah nak suruh kita memahami kitab-kitab Al-Quran dia. Itu maka kamu heran, wa tadhakuna wala tabkut, dan kamu tidak menangis dengan semua sekali. Kenapa kamu tak menangis? Kenapa kamu ketawa, wahai hamba? Wahai pembaca-pembaca, untuk kita ni Al-Quran, Allah sedang bercakap dengan kita. Al-Quran akan kena diri kita masing-masing, bukan umum. Dia sedang bagi tahu kita ini. Kenapa kamu duk ketawa orang mengaji Quran? Kenapa kamu mempermainkan Al-Quran? Kenapa kamu tak menangis bila aku uguk kamu? Kenapa kamu tak takut? Punca dia, wa antum samidun, dan kalian orang-orang yang suka melengah-lengahkan. Kamu duduk ketawa saja, kamu tak duduk kelas-kelas pengajian, kamu tak menangis bila baca ayat kami, kerana kamu termasuk orang-orang samidun, orang-orang yang suka menangguh-nangguh, orang yang tak nak belajar memahami Al-Quran. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua ialah orang yang suka menyanyi, mengambil nyanyian untuk menggantikan baca Al-Quran. Rupa-rupanya ikut tafsir Ibnu Abbas, samidun inilah orang yang suka menyanyi. Bila dia suka menyanyi, maka dia tinggalkan Al-Quran. Maka di sini kita leka dengan menyanyi. Tafsir lain mengatakan kita leka dengan baca benda-benda lain. Kita leka dengan belajar kitab-kitab yang tak sahih, baca buku-buku jurnal ke buku-buku lain. Kita lupa nak baca Al-Quran yang sepatutnya tiap-tiap hari kita kena baca dengan dia. Pasal Allah nak kenalkan dia dengan kita, Allah nak kenalkan Nabi dia dengan kita, Allah nak kenalkan hari akhirat kepada kita, supaya kita kenal Allah, kita tidak syirik dengan dia. Kita kenal Nabi, kenapa? Kita tidak melakukan amalan-amalan yang Nabi tak buat, atau buat perkara-perkara bid'ah. Allah nak kenalkan hari akhirat, kenapa? Kita tidak leka ataupun ditipu oleh dunia. Tiga perkara ni Al-Quran nak ceritakan. Jadi bila kita termasuk wa antum samidun, bila termasuk golongan orang yang melengahkan, orang yang mengaji lupa nak memahami Al-Quran, maka ini puncanya yang mereka, yang Allah kata aku telah hukum golongan-golongan ini untuk umat dahulu. Wahai umat Muhammad, kamu wahai umat Muhammad bernasib baik, pasal kamu dah tak ada Nabi selepas kamu. Kalau ada Nabi selepas kamu, maka nescaya benda sama akan berlaku. Kita semua lama dah dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita telah menzalimi
Allah. Menzalimi ni kita telah melakukan banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan perkara-perkara tauhid. Kita tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak mengesahkan Allah dalam isti'anah. Yakni kita tidak faham apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya denganmu saja Allah aku memperhambakan diri. Kita pos, kita ikut arahan Allah. Hanya kepadamu saja Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Kita dengan Allah kita minta, dengan lain kita minta juga. Dua-dua kita lari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan sebelum tu alhamdulillah, wahai Allah kamu cipta aku. Allah tuntut kita, wahai hamba, katakan macam ni, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang buat kamu. Rabbil alamin, aku jaga kamu. Ar-Rahmanir Rahim, aku urus tabir kamu. Kamu nak besar, kamu tak ada penyakit, kamu nak kahwin, semua aku urus tabir semua. Maliki yaumiddin, kamu mati pun kamu datang menemui aku balik. Dah kamu kenal dah. Setiap kamu, aku buat kamu. Aku jaga kamu. Aku urus tabir kamu. Kau mati, kamu pasti menemui aku. Maka kenapa kamu, wahai hamba, kamu tak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah kezaliman tadi. Maka ini kenapa wa antum samidun? Kenapa kamu lalai leka untuk memahami ayat aku? Apa? Kamu leka menyanyi atau leka baca benda-benda lain, bukannya memahami kitab-kitab Al-Quran kami, kitab Al-Quran kami. Jadi dah Allah ugut semacam ini, Allah buat kesimpulan macam ini, maka kita pembaca Al-Quran, maka Allah kata, dah kamu kenal aku, kamu tahu dah kudrat aku, kamu tahu dah hukuman-hukuman yang akan kena kamu bila kamu tak buat perkara-perkara di atas yang dakwah surah tadi, yakni kita minta tolong daripada Allah, syafaat kita minta dengan yang lain, maka dah jelas semua sekali. Maka wahai hamba, fasjudu lillah, maka sujudlah kepada Allah. Kenapa sujud? Sujud ini untuk bertaubat. Sujud inilah merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah. Lepas tu kita sujud, kita letakkan dahi kita serendah-rendah di bawah tapak kaki, di bawah orang depan kita, di bawah punggung kita, lebih tinggi daripada kepala kita. Nak ceritanya betapa rendahnya maruah kita sepatutnya, tapi kita tak sedar, tak faham sujud. Allah sujud maknanya kita bertaubat, mengaku kita ini yang lalai leka. Sebab tu tuan-puan, kita disunatkan baca pagi petang zikir sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana khalaqtani wa ana ala abdika. Dah, a'udzubika. Ayat tu ayat mana kita mengaku kita salah. Dan Abu ulaka bi ni'matika ala, aku mengaku segala nikmat tu kamu beri ya Allah, dan aku sedar dosa aku ya Allah, ampun dosa aku. Kita minta dengan dia. Lepas tu zikir pagi petang ada sayyidul istighfar. Bila kita baca zikir sayyidul istighfar, maka kalau hadis, kalau kita ditakdirkan mati hari itu, kita ahli syurga. Baca zikir petang, mati malam, kita ahli syurga. Tak nak kata puan, tapi kita duk buat benda-benda lain. Bahkan saya ulang, saya nak kita share semoga bersama amalan zikir petang. Bahkan berbanding dengan Al-Quran pun, bila muqayyad, bila berjumpa tempoh pagi tersebut, kita kena selesaikan zikir pagi dahulu. Sedangkan tahap yakin, Al-Quran merupakan zikir yang tak ada tolak banding. Baca Al-Quran, zikir yang paling besar pahala dia. Tapi bila bertembung dengan muqayyad, bila bertembung dengan waktu pagi, maka selesaikan zikir pagi dulu, barulah baca Al-Quran. Baca 3 kul, baca ayat kursi, baca zikir-zikir yang lebih ke 15 tadi, bacalah Quran, barulah dibenarkan. Itulah zikir muqayyad. Muqayyad ini, bila kita baca Al-Quran, besar pahala baca Al-Quran, tapi tak ada pahala sebesar Al-Quran sebenarnya, tapi bila jumpa tempoh. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, bila orang azan, kita nak jawab azan dulu, pasal ketika itu hukum berubah. Hukum berubah pasal kita kena utamakan yang muqayyad, yang diikat terlebih dahulu. Itulah dia punya hukum. Maka di sini fasjudu, maka sujudlah kalian semua memohon maaf. Kenapa? Di atas kecuaian, di atas kelekaan kamu ketika dahulu-dahulu tidak mengutamakan kitab kami daripada perkara-perkara yang lain. Allah suruh kita bertaubat. Allah setuju, minta maaf dengan dia. Lepas tu wa'budu, dah sujud, buatlah ibadah kepada kami saja. Baca Al-Quran, faham Al-Quran, beribadah akidah sebagaimana yang aku suruh kamu wahai hamba. Ini panggil bila ada lama itu kita kena sujud, disunatkan sujud.
tilawah kan, maka kita pun sujud. Atau kalau kita macam ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bila ada lambang kita sujud syukur ataupun sujud silawah, baca jumpa dengan wa'budu macam ini, maka itulah penutup surah kita. Maka bila kita dengar pengalaman-pengalaman kita alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang muliakan, kita Allah masih amat sayang kita, Allah tak mati kita lagi. Ada peluang untuk kita berubah mulai hari ni. Pergi guru mana-mana, belajar memahami Al-Quran. Tak kisah, carilah mana-mana orang yang boleh bertalaki Al-Quran, secara bertalaki, faham perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran, barulah benar dan jelas. Pasal Al-Quran 2/3 perkara tauhid. Kalau guru-guru mengajar, dia ambil perkara bab hukum hakam ke, itu kurang bertepatan dengan Al-Quran sebenar. Mereka yang mengajar Al-Quran berdasarkan tauhid, berdasarkan ilmu Allah. Allah nak perkenalkan dia, Allah nak kenalkan Rasul dia, Allah nak hari akhirat, barulah benar dan jelas. Maka belajar perkara-perkara yang semacam ini. Tepat-tepat pukul 9. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.